Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 10 Januari 2015. Kerajaan akan mempertimbangkan untuk membiayai sepenuhnya kos membina rumah baru yang rosak keseluruhannya akibat bencana banjir di beberapa negeri baru-baru ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagi mangsa banjir yang mempunyai tapak sendiri, kerajaan akan membantu membina rumah baru di tapak berkenaan. Bagaimanapun, jelas Tan Sri Muhyiddin yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara berkata, kos sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan sekiranya mereka difikirkan layak untuk diberikan rumah. Setakat ini, 2,660 keluarga mangsa banjir di Kelantan telah hilang atau rosak sepenuhnya rumah mereka, manakala negeri-negeri lain masih belum dipastikan. Bagi menyediakan rumah sementara pula, kerajaan akan memberi keutamaan kepada rumah mangsa banjir yang mengalami kerosakan atau hilang sepenuhnya bagi mengurangkan beban mereka. Johor kembali dilanda banjir dengan 4 buah pusat penempatan dibuka di Segamat bagi menempatkan sebanyak 130 mangsa daripada 35 keluarga. Keadaan itu menjadikan jumlah keseluruhan mangsa di pusat pemindahan di seluruh negara meningkat kepada 17,719 orang berbanding hanya 17,628 orang petang semalam. Menurut Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Johor, sehingga pukul 8 malam semalam, 32 penduduk dari Mukim Gemerih dipindahkan ke Balai Raya Kampung Batu Bada, manakala 91 orang dari Mukim Labis dipindahkan ke Balai Raya Kampung Segamat Kecil. 5 orang dari Mukim Buluh Kasap pula dipindahkan di Balai Raya Kampung Sepangloi, manakala 2 orang lagi ditempatkan di Balai Raya Kampung Mensudut Lama. Menurut Pusat Kawalan Operasi tersebut, Jalan Jabi ke Bukit Tempurung di Segamat telah terputus hubungan. Keadaan mangsa banjir di Pantai Timur terus mendapat perhatian dari pelbagai pihak. Ini termasuk pemilik kedai perabot Jauhari Jati, Muhammad Hafiz Bacok, bagi menggerakkan kempen bantuan banjir dari segi peralatan rumah. Kempen berkenaan turut dianjurkan bersama alumni Kolej Pengajian Institut Teknologi Mara dan Pertubuhan Misi untuk Kanak-Kanak Hilang. Ketika ditemui TV Selatan, katanya ia merupakan kesinambungan misi bantuan yang telah dijalankan sebelum ini. Pada lawatan pertama tu kita banyak beri bantuan berbentuk makanan, di mana pada ketika itu memang adalah makanan dan juga pakaian sangat diperlukan. Jadi setelah selesai lawatan itu, kita dapati mangsa-mangsa banjir ini memerlukan lebih banyak bantuan dari segi peralatan rumah, kerana kebanyakan mereka telah kehilangan peralatan rumah seperti tempat tidur mereka, alatan dapur mereka. Jadi boleh dikatakan rumah itu jadi kosong lah. Bermakna mereka ni akan bermula daripada kosong balik. Jadi kita sediakan satu ruang untuk masyarakat membantu dan kita sama-sama membantu mereka. InsyaAllah dalam masa terdekat ini, iaitu pada 20 hari bulan, kita akan menghantar kita punya bekalan yang pertama berbentuk perabot dan juga alatan-alatan rumah, ya, yang untuk seperti apa tu, seperti tilam, seperti katil, seperti rak-rak pakaian, rak buku, alatan dapur seperti periuk, dapur dan sebagainya. Katanya dengan penganjuran kempen ini, beliau berharap ia dapat memberi ruang kepada orang ramai, terutama pelanggannya, untuk menyalurkan sumbangan kepada mangsa banjir. Oleh kerana saya ini juga terlibat dengan industri perabot, dan saya dapati apabila saya kebanyakan pelanggan saya dalam saya meniaga perabot ni, kebanyakan mereka akan buang perabot-perabot yang sedia ada apabila mereka dapat yang baru. Mungkin perabot ni kebanyakannya elok lagi. Jadi apa yang kita lihat, ini adalah satu peluang untuk kami sebagai penganjur dan juga sebagai satu peluang untuk pelanggan kami, pelanggan saya di Jauhari Jati dan juga masyarakat lain untuk sama-sama menyumbang menggunakan platform yang ada ni untuk membantu mereka, ya, di yang sekarang ni terjejas teruk lah, terutama di Kelantan. Menurut Muhammad Hafiz, sebanyak 3 pusat pengumpulan barangan akan dibuka pada 13 hingga 15 Januari ini, iaitu di Kedai Perabot Jauhari Jati, Bukit Indah, Johor Bahru, Masjid Kampung Pulai Sebatang, Pontian dan di Surau Bukit Jelutong, Shah Alam. Orang ramai juga boleh hubungi talian 016-715-7912 untuk menyalurkan sumbangan bagi mereka yang berada di Johor. Manakala di Shah Alam, taliannya adalah 012-290-8801.
Kerja-kerja pengurusan jenazah bagi penduduk di Kampung Melayu Pandan dapat dilaksanakan lebih mudah apabila menerima sebuah van jenazah sumbangan Bank Simpanan Nasional BSN. Penyerahan yang berlangsung di perkarangan Masjid Datuk Haji Abdul Rahim Yunus disempurnakan oleh Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin. Menurut Timbalan Ketua Eksekutif BSN, Datuk Yunus Abdul Ghani, van Toyota Hiace yang diserahkan kepada masjid berkenaan merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR BSN daripada zakat yang dikeluarkan setiap tahun. Di BSN, sumbangan van ini akan membantu masjid melaksanakan tugas serta memudahkan pengurusan jenazah dan tentunya fardu kifayah yang berkenaan. Semoga sumbangan ini dapat dimanfaatkan ke semua masyarakat Islam di kawasan ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua di atas sokongan yang diberikan kepada Bank Simpanan Nasional sebagai bank komuniti, dan kami akan terus melaksanakan tanggungjawab untuk kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan van jenazah di Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru. Menurutnya, BSN secara keseluruhannya menyerahkan 14 van jenazah kepada masjid-masjid terpilih seluruh Malaysia berjumlah hampir 1.67 juta ringgit. Katanya BSN mula menyumbang van jenazah kepada masjid di seluruh Malaysia sejak tahun 2010. Hadir sama pengerusi Masjid Kampung Melayu Pandan, Abdul Hanan Hamid, dan pengarah perniagaan BSN Negeri Johor, Syed Azmi Syed Ali. Pembayaran zakat merupakan salah satu daripada jaminan sosial khususnya kepada golongan yang amat memerlukan melalui agihan kekayaan kepada masyarakat. Selain penyucian hati, zakat bertindak sebagai satu mekanisme yang penting kepada sebuah negara Islam bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, memandangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Islam yang baik, pungutan zakat tahun lalu memperolehi nilai 211 juta ringgit, melebihi sasaran iaitu 195 juta ringgit. Melalui peningkatan itu, beliau menyasarkan kutipan zakat mampu meningkat 10 hingga 15% bagi mencapai 230 juta ringgit pada tahun ini. Sasaran kutipan kita tahun lepas 195, pungutan kita tahun lepas 211 juta. Kita sasarkan antara 10 ke 15%, naik kepada 230 juta. Kita percaya dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat Islam yang berniaga akan terus membayar zakat, dan kita di peringkat Majlis Agama Islam Johor akan tentukan pengagihan itu mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan dapat dilakukan secara berkesan. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis penyerahan van jenazah di Masjid Datuk Haji Abdul Rahim Yunus, Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru. Datuk Muhammad Khalid berharap zakat dapat diuruskan dengan baik kerana ia memberi jaminan sosial kepada masyarakat Islam selain mempunyai keupayaan dan kekuatan bagi membasmi kemiskinan. Dalam pada itu, katanya melalui skuad jejak asnaf yang ditubuhkan tahun lalu, seramai 11,342 asnaf mendapat bantuan bulanan daripada Majlis Agama Islam Johor MAIJ melalui pengagihan zakat bernilai 29 juta ringgit. Jelasnya, selain kebajikan, perumahan dan pendidikan, MAIJ turut memberikan bantuan kesihatan khusus kepada pesakit-pesakit dialisis seramai 2,400 orang bagi menampung kos rawatan yang mahal. Kita, seperti yang telah saya katakan, telah membuat usaha untuk menjejak asnaf. Kerana kita tak mahu ada mana-mana individu ataupun anggota masyarakat yang tercecer. Walhal mereka perlu mendapat bantuan daripada zakat yang diagihkan itu. Dan dalam usaha untuk tentukan pengagihan zakat ni bermakna, maka selain daripada bantuan kebajikan, pihak Majlis Agama juga memberi bantuan perumahan, bantuan kesihatan dan bantuan pendidikan. Seorang penagih dadah meninggal dunia ketika berada dalam tahanan lokap Air Molek malam tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Datuk Hasnan Hassan berkata, lelaki berumur 31 tahun meninggal dunia pada kira-kira pukul 10.20 malam dan kematiannya disahkan oleh paramedik Hospital Sultanah Aminah, HSA.
Menurut Datuk Hasnan dalam satu kenyataan, sehari sebelum kejadian, lelaki terbabit telah dihantar untuk rawatan di HSA setelah mengadu sakit perut dan diberi rawatan pesakit luar sebelum dimasukkan semula ke dalam lokap. Katanya lelaki terbabit mengadu sakit semula dan dia kemudian meninggal dunia semasa dalam proses untuk dihantar ke hospital. Jelas beliau, doktor patologi dipanggil untuk memeriksa mayat lelaki itu di tempat kejadian dan mengesahkan tiada kecederaan luaran pada mayatnya. Menurut Hasnan, bedah siasat ke atas mayat lelaki itu dilakukan di HSA hari ini dan kertas siasatan di bawah kematian mengejut SDR kini dibuka untuk siasatan lanjut. Seterusnya untuk laporan sukan bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Pasukan Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan kempen jelajah pramusim antarabangsa mereka apabila menentang pasukan kelab Liga Australia dan Dandenong Thunder FC. Perlawanan tersebut merupakan perlawanan terakhir skuad Harimau Selatan itu dalam siri persahabatan antarabangsa mereka sebelum pulang ke tanah air. Dalam pertemuan tersebut, pasukan JDT berjaya menyumbat gol awal pada separuh masa pertama menerusi sepakan penalti oleh Luciano Figueroa pada minit ke-51 dan jaringan cantik S. Chanturu pada minit ke-52. Walau bagaimanapun, pasukan Dandenong Thunder kembali bangkit pada separuh masa kedua apabila berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan Abdul Rahman pada minit 61 serta Alan Kearney pada minit ke-70. Perlawanan yang berlangsung di Kingston Heath Soccer Complex Australia itu berakhir dengan keputusan seri 2-2. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.